Okey, ni dia masak nasi pakai dapur kayu. Nasi tak ada kerak. Buntut kuali senang cuci. Sekejap lagi kita tunjuk. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke saluran YouTube Frugal Outdoors and Camping. Hari ni aku nak demo cara masak nasi guna dapur kayu. Nasi kurang berkerak, periuk tak hitam berjelaga dan mudah dicuci. Okey, stay tune guys. Okey, kayu api pun dah ready. Sekejap lagi aku akan start hidupkan api dan aku akan sembang dan explain kepada korang. Okey, hari ni aku akan masak 1,5 cup beras untuk demo hari ni. Banyak ni, biasanya 2 orang boleh makan ni. Okey guys, walaupun aku akan masak guna dapur kayu, tapi korang boleh gunakan konsep dan teori yang sama kalau korang nak masak nasi guna dapur gas camping tu. Okey, jom kita start. Okey, macam biasa kita akan basuh dan bilas beras ni dulu. Okey, kalau dekat campsite biasanya aku akan bilas 2 kali lah. 2 kali bilas. Tapi kalau campsite tu banyak air, nak bilas 3 kali pun okey je, tak ada masalah. Okey, sekarang aku akan masukkan air untuk masak nasi. Okey, untuk air ni aku gunakan ukuran yang mak-mak biasa guna. Kita ambil 1 ruas jari ni. Dia punya tinggi dia 1 ruas jari ni daripada permukaan beras, bukan daripada bawah. Ni tak cukup lagi ni, so aku akan tambah dulu. Okey. Tapi disebabkan aku nak masak guna dapur kayu, aku akan tambah sikit je lagi tau. Tadi dah sampai paras 1 ruas, so aku akan tambah sikit je lagi. Sebab api dia kuat sikit. Kalau compare dengan rice cooker kan, api dia lebih kuat. Okey, satu masalah kalau kita masak guna dapur kayu ni, nanti periuk ni biasanya akan hitam dan berjelaga. Jadi untuk mengelakkan masalah tu, ada satu cara dia lah, ada satu teknik ni. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu yang idea ni bukan idea asal daripada aku. Aku tengok daripada ada satu video lain tu. Daripada nama channel tu Zaidi Badrun. Bak kata orang putih kan, give credit where credit is due. So aku tengok daripada video dia lah. Dan kalau korang nak tahu pun, sebelum FOC buat solo camping, brother tu dah buat solo camping dulu. Cara untuk nak bagi periuk tak hitam tu, cara dia mudah aja. Sekejap Okey, cara dia kita sapukan 1 lapisan nipis minyak di bahagian luar periuk tu sebelum kita masak ataupun sebelum kita letakkan periuk tu dekat api. Tuangkan sedikit minyak. Tu sapukan dekat kita punya periuk, especially dekat buntut ini lah. Sapukan 1 lapisan nipis minyak. Okey, aku akan start proses memasak sekarang. So first kali kita akan tunggu sampai air dia mendidih. Mungkin dalam 10 minit ataupun 15 minit. Okey, sambil nak tunggu nasi masak tu, aku nak masak air sikit. Aku nak buat air Nescafe. Nasi dah start mendidih dah. Dah start mendidih. So dalam stage ni korang sekali-sekala kena check. Lepas tu sekejap, aduh panas. Okey, dalam stage ni korang kena selalu check dan korang kena kacau sikit. Okey, kita kacau ni untuk bagi beras ni masak sekata supaya beras yang bahagian bawah tu dia tak terlalu lama kena api yang kuat. So bila kita kacau, dia yang bawah tu akan pergi dekat atas, yang atas akan pergi bawah. So dia akan masak sekata. Okey, tutup balik. Dalam video ni juga aku akan bagi tahu 2 bonus tips
Aku akan terangkan dua cara ataupun teknik yang korang boleh gunakan waktu camping untuk korang masak nasi korang yang confirm masak, confirm tak ada kerak, dan korang punya periuk pun senang nak dicuci. So pastikan korang tonton video ni sampai habis. Kalau yang belum subscribe tu, sila tekan butang subscribe dan aktifkan ikon loceng di bawah. Okey. Sekarang dah 10 minit selepas aku letak tadi. Sekarang ni aku nak check keadaan beras kita. Okey. Nampaknya dah kering kering. Okey, bila air dah macam nak kering, korang boleh perlahankan api lah. Kalau pakai gas, korang perlahankan gas tu, kecilkan api. Kalau pakai kayu api macam ni, korang jauhkan api ataupun bara tu daripada korang punya periuk lah. Kalau korang biarkan tu yang akan dia jadi berkerak tu, sebab dia terlalu panas dan air tak ada. Okey, dekat stage ni kita dah tak pakai api lagi untuk masakkan nasi tu. Sebab sebenarnya dalam periuk ni dah cukup panas. So dia ada steam tu. So steam tu yang akan masakkan nasi tu lah. Kita tunggu sekejap dalam 5 minit. Lepas tu kita baru tengok macam mana. Sementara tu aku nak buat air jap. Okey, panas. Macam biasa lah Nescafe. Okey guys, sambil kita nak tunggu nasi betul-betul masak dan sambil aku minum-minum tu, aku nak jawab lah pertanyaan korang. Okey, kalau korang ada tengok video-video yang lepas, kebiasaannya lah waktu camping aku akan masak guna dapur kayu api macam ni. Dan aku akan hidupkan api pakai ferro rod yang gosok-gosok tu kan. Jadi adalah yang komen, bang kenapa tak pakai lighter je? Kenapa tak pakai dapur gas je? Kan lebih senang kan macam tu. Jadi jawapan aku adalah aku memang sengaja nak menyusahkan diri aku lah. Sebab bagi aku, waktu aku camping ni lah aku nak belajar hidup susah. Kita back to basic supaya kita boleh develop skill-skill yang penting sebenarnya dalam kehidupan kita. So itulah sebab dia kenapa aku buat benda-benda macam tu. Tapi tak bermakna lah aku tak setuju kalau orang nak camping pakai dapur gas. Sebab member-member aku yang camping dengan aku pun ada je yang pakai dapur gas. Sebabnya camping ni dia ada banyak aliran, dia ada banyak cara. Jadi terpulanglah kepada orang tu, dia nak camping santai ke, dia nak glamping ke, dia nak bermewah-mewah ke kan, ataupun dia nak camping yang minimalis. So itu terpulang kepada individu tu sendirilah. So itulah jawapan aku untuk persoalan-persoalan yang macam tu. Okey, kita minum dulu. Okey, aku rasa kita boleh check dah kot kita punya nasi ni. Aku rasa dah masak elok lah tu. Masak elok guys, masak elok. Fokus tak? Fokus. Nampak tu, tak ada kerak guys. Nampak sampai bawah tu. Sampai bawah. Macam masak rice cooker guys. Allah, masuk dalam air pula. Wow, langsung tak ada kerak. Nice. Okey, selain daripada teknik masak nasi macam biasa yang aku tunjukkan macam tadi tu, ada dua lagi bonus tips yang aku akan bagi tahu kat korang. Untuk korang masak nasi waktu camping, yang korang punya nasi ni confirm masak, confirm tak ada kerak. So bermakna korang punya periuk tu senang nak cuci lah. Dia tak ada nasi melekat dekat dalam kan. Cara dia mudah je. Tapi aku tak akan demo lah dekat korang. Aku just akan bagi tahu dan terangkan sajalah. Dan mungkin aku akan letakkan gambar-gambar supaya korang boleh nampak macam mana cara dia. Okey, cara yang pertama aku tengok daripada satu channel ni. Okey, nama channel dia Fisherman's Life. So kredit kepada channel ni lah. Korang mesti pernah masak spaghetti kan. So konsep dia sama macam konsep masak spaghetti. Pertama sekali korang masukkan air dalam periuk. Kuantiti dia agak banyak lah berbanding dengan cara masak nasi biasa.
So bila dah panas, dah menggelegak, korang masukkan beras korang dan korang rebuskan beras korang sehingga dia kembang menjadi nasi. Sama macam spaghetti. Selepas tu korang toast dan keringkan. Settle masak nasi. Confirm masak. Periuk pun tak ada yang melekat-lekat. Tu cara yang pertama. Okey, cara kedua, ini aku tengok daripada channel member aku, Brotherhood. Okey, so kredit kepada channel The Hood. Nama channel dia The Hood. Cara yang kedua ni, dia gantikan daripada masak nasi daripada beras kepada masak nasi impit. Korang mesti tahu kan nasi impit, yang ketupat segera tu kan. So nasi impit adalah nasi lah. Aku dah tengok beberapa kali lah dalam channel tu, dia gantikan nasi tu dengan nasi impit. Dia just rebus macam biasa lah. Masak nasi impit kan senang je kan, rebus je kan, confirm masak lah. Jadi itulah dia 2 tips untuk korang masak nasi waktu camping. Yang korang punya nasi tu confirm masak. Tapi aku rasa bagi aku, teknik ni mungkin praktikal kalau korang camping small group, 2 orang, 3 orang, 4 orang okey lagi lah. Tapi kalau korang camping group yang ramai, 20 orang kan, aku rasa agak tak praktikal lah kalau nak pakai cara tu. Okey, just sekadar perkongsian sajalah. Okey, sekarang aku nak tunjuk buntut kuali yang kita sapu minyak tadi tu. Okey, disebabkan kita dah sapu minyak dekat bahagian luar periuk tadi, dekat tepi dengan dekat bawah ni, dia punya hitam-hitam jelaga tu dia akan melekat dekat minyak tadi lah. So bila kita bersihkan minyak, automatik dia hilang lah, dia tak melekat dekat kuali tadi. Jadi lebih mudah untuk dicuci lah. Seeloknya lepas ni korang cuci dengan sabun lah. Jadi tak perlu nak gosok teruk-teruk. Okey guys, sampai sini saja video untuk kali ni. Terima kasih sudah menonton sampai ke akhir video. Jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.